Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua. Bertemu lagi kita pada hari ini. Tanpa buang masa, kita nak buat apa? Kita akan buat poster Hari Kemerdekaan lagi sekali. Berapa banyak kita nak buat, tapi tak ada masalah. Ini teknik yang lain pula ya. Kita akan buat poster kemerdekaan dengan menggunakan teknik montaj ya. Macam mana cara hasilnya? Macam ni. Okey, cantik tak? Hari ini kita akan buat simple saja. Kita hanya print. Kalau kamu ada majalah, boleh guna majalah sendiri. Kalau tak ada, kita boleh print out saja ya. Kita print dan kita gunting ya. Pastikan print gambar yang sesuai lah ya. Okey, di sini cikgu akan tunjukkan cara contoh dia, macam mana kita nak susun ya, macam mana kita nak buat bangunan belakang ni tambahan ya. Ini adalah hiasan tambahan supaya dia tak nampak kosong sangat ya. Dan juga cara untuk melekatkan, cara untuk mewarna dia dan sebagainya. Okey, tanpa buang masa, jom kita teruskan. Sebelum kita mulakan, cikgu akan perkenalkan alatan dan bahan yang akan kita gunakan pada hari ini ya. Okey, mula-mula macam biasa, kertas lukisan saiz A3. Ni kertas lukisan saiz biasa lah, saiz standard ya. Kemudian kertas warna, dekat sini cikgu pilih warna merah, hitam dan kuning ya. Saiz A4 ya, kertas warna saiz A4. Kemudian gunting, pisau, kita akan ada memotong sikit. Seterusnya pembaris. Cikgu syorkan kamu guna pembaris besi ni ya. Sebab dia keras, senang nak potong guna pisau ya. Seterusnya gambar-gambar yang kamu print ya, gambar-gambar yang kamu print. Kat sini gambar bangunan Abdul Samad ya. Bangunan Abdul Samad, KLCC, Bunga Raya dan gambar Tunku Abdul Rahman ya. Semua benda ni cikgu search dengan format PNG ya. Format PNG. Okey, kemudian tulisan ya, tulisan Merdeka dan juga Malaysia Prihatin. Okey, untuk tulisan ni cikgu guna tulisan Gothic Outline ya, Gothic Outline yang mana kamu boleh dapat free je di online, download, nanti dia automatic masuk ya dalam Word. Kemudian saiz untuk mereka tu saiz dia 150, manakala saiz untuk Malaysia Prihatin adalah 60 ya. Jelas? Kemudian gambar-gambar ni, gambar-gambar tu kamu hanya type nama gambar tu, kemudian pastikan ada PNG ya. Nampak ni PNG, nanti dia hanya keluar gambar saja ya. Contoh ya, Tunku Abdul Rahman PNG. Cek type dekat Google tu. Nanti dia akan keluar gambar dia saja ya, gambar-gambar macam ni ya. Macam ni, bangunan Abdul Samad PNG, KLCC PNG, Bunga Raya PNG. Nanti dia akan keluar image-image tu. Kamu boleh print dan juga tampal ya. Nanti kita nak guna ya, potong. Dan terakhir sekali adalah logo. Logo Malaysia Prihatin. Saiz dia lebih kurang saiz ni. Ini kita A4 je. Kamu agak-agak je ya. Sebab kita nak tampalkan nanti atas kertas lukisan saiz A3. Jangan besar sangat ya, tapi jangan kecil sangat. Ya. Alright, sebelum kita mulakan, kita ketepikan semua bahan-bahan kita ni. Ya, tinggalkan kertas warna dulu ya. Kita akan gunakan kertas warna ni dulu. Kita akan potong. Kertas lukisan ni pun kita campakkan ke tepi dulu. Campak tapi jangan sampai renyuk ya. Naya ya, naya Pak Abu. Okey, untuk kertas merah ni ya, cikgu nak kamu potong saiz 1 pembaris ya. Saiz 1 pembaris. Okey, jom kita mulakan. Tengok satu persatu step by step yang cikgu tunjukkan. Kamu boleh buat ya. Ingat ya, untuk gambar-gambar ni nanti pastikan kamu potong elok-elok ya. Nampak ni macam kat di sisi ni ya. Cikgu potong elok-elok ikut bentuk dia, nampak. Ini cikgu potong guna pisau. Tapi kena buat berhati-hati ya. Guna gunting susah sikit, tapi kalau guna pisau senang. Yang penting tangan kena lurus, potong elok-elok ikut bentuk dia tu ya. Macam tu juga dengan Tunku Abdul Rahman ni. Pastikan kamu potong gunting betul-betul ikut garisan dia tu. Tak ada garisan warna putih-putih kertas tu, tak ada ya. Betul juga dengan menggunakan Abdul Samad, sama juga potong ikut garisan dia. Baru cantik ya. Okey, jelas? Okey, jom kita mulakan. Tengok ya, satu persatu macam mana cara penghasilannya. Okey, macam biasa, mula-mula buka pisau dan potong kertas merah tersebut.
mengikut saiz satu pembaris ya. Tu sebab cikgu guna pembaris besi. Cikgu ikut ukuran tu je senang. Dengan pembaris besi juga kita mudah untuk memotong menggunakan pisau. Potong dengan berhati-hati ya. Baca bismillah dulu. Okay, tengok macam mana cikgu potong. Saiz satu pembaris sahaja. Kamu alaslah ya. Dengan apa-apa, jangan kotori pula. Semua sekali ada 6 keping ya. Ingat tu. Kemudian kita ambil kertas warna hitam. Gariskan saiz satu pembaris 2 kali ya. Okay, right. Okay, kemudian tengok, cikgu akan buat saiz satu pembaris secara menegak ya. Sebenarnya kita nak buat bangunan tu. Jadi cikgu buat bangunan saiz satu pembaris juga. Ada tinggi, ada rendah kalau kamu perasan ya. Nampak? Kemudian rendah sikit. Tinggi sikit. Macam tu je. Senang sahaja. Beres. Alright, kemudian kita ambillah kotak-kotak yang kecil sikit saiznya daripada saiz pembaris tu. Ya, apa-apa saja kotak ya, bekas ke ya, yang kecil sikit. Kita buat bangunan yang kecil-kecil sikit. Bangunan ramping-ramping. Sama juga, ada tinggi ada rendah, ada tinggi ada rendah. Tak perlu nak susun ya, itu terpulang pada kreativiti kamu. Okay, bila kita dah ada lukis, kita start potong. Tengok cara cikgu potong. Cikgu potong bahagian atas tu dulu. Potong bahagian atas dengan berhati-hati. Perlahan-lahan je buat. Kemudian cikgu potong di celah-celah bangunan tu. Nampak? Ya? Bukan potong semua. Kalau potong semua habis ya, bangunan tu putus sur. Yang celah-celah dia sahaja. Kemudian baru cikgu lurutkan. Ikut bangunan tu. Sementara kamu potong tu, kalau kamu perasan jari tangan kiri cikgu dia pegang benda tu. Kertas bangunan tu tadi tu. Supaya apa? Supaya kertas, bila kita potong, biasanya kertas kalau tak pegang, kertas tu akan terikut sekali, dia melekat sekali dekat pisau. Jadi hasilnya habis koyak. Jadi kamu tekan dengan jari telunjuk kamu tu, supaya kertas tu tak bergerak dan tak terkoyak. Alright, jelas? Buat dengan perasaan tenang, relax ya. Benda ni semua buat slow-slow. Jangan buat laju-laju, tak jadi, confirm tak jadi. Kemudian dah potong, ceraikan dia, renyah-renyah kertas, campak di sebelah kau. Kemudian kamu buat satu petak kecil ya, menggunakan pisau. Benda ni pilihan, kalau tak buat pun tak apa, tapi cikgu nak buat ya. Dia seolah-olah macam tingkap bangunan ya, tingkap bangunan. Cuma kita tak buat semua, kita buat macam style dia saja ya. Satu petak, satu petak, satu petak, ada petak atas, ada petak bawah. Macam tu. Kita stylekan dia seolah-olah seperti tingkap bangunan. Kira yang cikgu Tore tu ibaratnya macam rumah tu dia nyalakan lampu lah. Yang lain-lain semua tutup. Macam tu lebih kurang. Gitu. Buat dengan berhati-hati ya. Ni tak ada sukutan tertentu, sengit-sengit pun tak apa ya. Buat perlahan-lahan. Buat satu atas, satu bawah. Ada setengah tu, ada satu bangunan tu cikgu buat 2. Ada satu bangunan tu cikgu buat 1 je petak dia tu. Itu terpulang ya, terpulang. Tak ada masalah yang tu. Ini hanyalah design dia saja. Fokus betul-betul ya. Jangan kau terpotong pula jari tu. Na'udzubillah ya, jangan. Baca bismillah dulu. Buat dengan berhati-hati. Ini adalah pilihan ya. Tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau buat, nampaklah lain sikit daripada yang lain. Tak ada flag hitam je, tak ada ya. Okey. Kemudian lepas kita potong bangunan, kita potong logo Malaysia Prihatin. Kita potong dulu bentuk dia dulu supaya kita senang nak potong ya.
Renyuk-renyuk kau makan. Lepas makan kertas tu kau potong terus dengan menggunakan pisau. Nampak cara cikgu potong ya. Dia ada jarak ya. Dia jarak sikit daripada objek tu. Tengok betul-betul. Perlahan je. Nak guna gunting pun boleh, tak nak guna pisau pun boleh, tak ada masalah. Macam cikgu senang guna pisau sebab cikgu biasa guna pisau. Ada setengah orang dia terror guna gunting. Tak ada masalah, guna je gunting. Yang penting dia potong dengan elok dan kemas. Buat berhati-hati. Berhati-hati di jalan raya. Okey, cabutkan je. Nampak? Seolah-olah ada line putih je keliling. Kemudian ambil gam. Kamu sapukan gam belakang tu. Tutup dulu pisau kan. Tertikam jari yang. Okey, ingat gam ni sapu di bahagian tepi je. Tengok cara cikgu sapu ya. Bahagian tepi sahaja. Jangan membazir gam, sapu semua tak ada. Kita sapu bahagian tepi saja. Kemudian bila dah sapu gam, lekatkan di atas kertas warna kuning ya. Gitu. Dah kau tenyih semua, agak-agak dah lekat. Ambil gunting ataupun pisau, kau potongkan dia balik ya. Tak ada masalah. Kalau susah kau potong bentuk bulat dulu. Lebih kurang macam cikgu potong. Sebab kertas tu kecil, lagi mudah kita nak potong. Okey, ikut betul-betul, berhati-hati. Pastikan nampak line warna kuning tu nanti ya. Kita tengok nanti hasil dia. Yang celah-celah tu kena slow-slow. Jangan potong ni, jangan laju ya. Takut dia sengit. Tada! Dah siap dah potong. Okay, kemudian ambil kertas lukisan. Ambil kertas merah tadi tu, kita susun dulu. Tengok, dia ada 6 semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata orang Nagori lah. Kemudian kamu susun lah, jangan bagi sengit ya. Nampak macam mana cikgu adjust. Jangan lekat, tengok kiri kanan tu mesti sama saiz ya. Kamu agak-agak je. Kalau atas tu tak besar sangat, kamu naikkan lagi. Tak ada masalah ya. Kita buat dia, bukan dia buat kita ya. Okey, susun, adjust lah macam mana pun. Janji dia nampak lurus. Kalau kamu tak boleh nak adjust, guna pembaris. Okey, kemudian kita sapu gam. Tengok cikgu sapu gam di bahagian hujung, tengah dan hujung sebelah kiri ni. Nampak sikit-sikit je cikgu sapu ya. Bahagian hujung kiri dan kanan tu yang kita kena sapu betul-betul. Supaya dia dekat, nampak. Cikgu suka. Okey, good. Siap tunjuk good. Alright. Kemudian kamu lekatkanlah satu-satu ya. Lekat dengan berhati-hati, pastikan dia tak sengit. Gunakan mata kamu. Kalau tak boleh, guna pembaris. Tak ada masalah ya. Kita buat kerja biar teliti ya. Jangan asal boleh je. Kalau rasa sengit, tak boleh buat, guna pembaris. Tak ada masalah. Gam tu sapu sikit-sikit je. Cuma sapu banyak sikit je bahagian kiri dan kanan itu, hujung tu. Okey. Buat satu per satu ya. Sambil kamu lekat tu, nyanyilah lagu Merdeka ke kan. Biar bersemangat sikit. Nyanyi lagu Tanggal 31. Nyanyi sikit kan, kita semangat nak merdeka ni. Kena semangat sikit. Barulah kita dapat menghayati ya hasil karya kita. Wah. Sapu sikit-sikit je ya. Tengok macam mana cikgu buat. Tengok dengan teliti, buat dengan teliti. Okay, last yang ke-6. Alright. Settle. Okay. Kalau sengit, adjust sikit sebelum dia kering. Mana yang terbuka, kamu sapu gam balik supaya dia lekat elok. Terutama bahagian bucu-bucu tu ya. Ingat pesan cikgu ya. Pastikan dia melekat baik punya.
Okey, letak ke tepi dulu. Ambil kertas alas ya, sebab kita nak sapu gam. Ingat ya, sapu gam di bahagian tepi sahaja. Sapu dengan perlahan-lahan ya, sebab kertas ni dia mudah terkoyak. Bila kita sapu dengan gam, kertas tu akan melekat dekat gam tu. Masa kita tarik tu dia terikut sekali. Itu yang buat koyak rabak tu. Kalau dah koyak apa pun tak jadi. Jadi sapu dengan berhati-hati, pelan-pelan je ya. Sapu bahagian tepi sahaja. Sambil sapu sambil kau nyanyi lagu negaraku kan. Mantap ya, mantap Pak Abu, Naya Pak Karim. Alright, bila dah agak banyak sapu, cantik, baik, kemas, kemudian kita lekatkan dekat kertas tu ya. Ini image pertama yang akan kita lekat dalam poster kita ya. Tengok cikgu lekat tu, cikgu sukat dulu, takut dia terlalu tinggi, cikgu rendahkan sikit. Tapi jangan rendah sangat ya. Bila kita dah set kiri kanan tu sama, baru kita tekan. Nampak? Alright. Okey, baik. Kemudian kita letak ke tepi semula. Kita ambil apa lagi? Kita ambil KLCC. Sama juga kita sapu gam di bahagian tepi dia sahaja. Kau tenyih lah macam tu. Macam kau tenyih gincu dulu kan. Tenyih je. Tapi tak perlulah terlalu kau tenyih kuat sampai banyak sangat. Tak perlu ya. Sikit-sikit je. Dia yang penting bahagian tepi dia tu mesti ada gam. Bahagian tepi mesti ada gam. Kemudian kamu tampalkan di bahagian kanan tu. Di bahagian kanan itu kamu set elok-elok ya, tepat dekat garisan merah tu, belam-belam merah tu, baru kamu tekan. Okey, baik. Touch up sikit. Tenyih-tenyih sikit, tepik-tepik sikit macam tepik roti canai ya. Kemudian ambil bangunan tu tadi. Ya. Okey, kemudian kita sama juga kita sapu gam ya, bahagian tepi dia sahaja. Ingat ya, bahagian tepi saja. Pastikan bahagian tepi tu semua kena. Dia tak boleh tak kena. Kalau tak kena nanti dia nampak dia mengelembung ya. Tak cantik lah. Okay, kemudian kita tampalkan image tu di warna hitam tu ya. Tapi dia bawah bagi ngam-ngam dekat garisan kertas merah. Nampak? Dia bahagian tengah-tengah. Macam mana nak tahu? Kamu agak-agak je kan? Agak-agak je. Agak-agak macam dah center je. Kau tekan lah. Tepik-tepik je dia. Macam tepik bedak sejuk. Gitu. Susah. Lepas tu ambil lah ni. Apa tu? Gambar tu. Tunku Abdul Rahman. Baca bismillah dulu, sapu gam. Bahagian tepi-tepi dia saja. Kau tenyih lah macam mana pun. Macam kau tenyih gincu. Macam tu. Gitu. Nampak? Kita tampal ni di bahagian kiri poster kita ya. Sebab cikgu nak balancekan gambar Tunku Abdul Rahman tu dengan KLCC tu. Nampak? Ya, dua-dua tu image yang besar. Jadi dia kiri kanan tu mesti image yang hampir sama besar. Supaya apa? Supaya nampak keseimbangan lukisan tersebut. Itu namanya seimbang ya. Jangan sebelah kiri tu besar, sebelah kanan, gambar sebelah kanan tu kecil je. Dia nampak macam tak seimbang ya, sengit sebelah. Lebih kurang macam tu lah. Okay, kemudian bunga raya. Sebab dekat Tunku Abdul Rahman tu ada warna-warni. Jadi dekat sebelah KLCC tu pun kita letak jugalah sikit warna merah supaya dia nampak variasi colour tu juga ya. Hitam ada, putih, merah ada. Supaya dia dari segi warna dia seimbang dengan kiri dan kanan. Okay, kemudian kita ambil logo tadi tu, Malaysia Prihatin. Tenyih gam di bahagian tepi dia tu. Buat dengan berhati-hati. Apa-apa hal pun halal. Alas ya. Halas pula. Okey, yang ni kita akan tepikkan dia di tengah-tengah. Tengok betul-betul ya. Bawahkan dia sikit. Sebab atas tu kita nak letak tulisan. Jadi kita kena bawahkan sikit. Tulisan pun besar. Sukatlah dengan jari macam tu. Agak-agak sama. Kau tepik je. Tak ada masalah. Macam tepik roti canai, nampak tau. Roti canai satu. Alright, kemudian tibalah masa untuk mewarna. Tengok warna untuk warna merdeka ni cikgu ambil warna biru lah, senang ya. Sebab banyak-banyak warna nanti nampak warna-warni pula poster kita kan. Ambil warna-warna bendera, senang cerita.
Okey, kita warnakan macam biasa. Cikgu ambil warna terang, biru terang dan juga warna biru gelap. Okey, warnakan rapat-rapat. Macam biasalah, tekan sikit supaya warna kamu tu terang, jelas, clear. Kata orang Penang, clear, line clear. Tekan sikit. Tapi janganlah hang tekan sampai patah pula pensel tu, nanya Pak Karim. Kita warna dulu dengan satu warna, ya. Tengok je cara cikgu buat. Sambil cikgu buat tu, kamu pun buat, ya. Buat bersama-sama cikgu. Tak ada masalah. Kalau video ni laju, kamu pause je, tak ada masalah, pause, ya. Berhentikan sementara. Ya. Tengok macam mana cara cikgu warna, shadingkan dia sikit-sikit warna, ya. Kita macam mana pun kita belajar warna dengan betul, ya. Warna sikit-sikit, tak perlu warna dengan terburu-buru, ya. Sebab lukisan warna ni dia menggambarkan diri kita, ya. Kalau kemas tu maksudnya orang ni adalah sejenis orang yang kemas, teliti, fokus, macam tu. Ni dari segi psikologi dia, ya. Orang yang teliti. Benda-benda macam ni kita boleh tengok dari hasil karya dia macam mana. Okay, huruf K. Dah nak habis dah tu. Dan last huruf E. Alamak. Alamak. E fu alamak. Ingat, warna elok-elok. Warna jangan terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru nafsu, ya. Nanti apa pun tak jadi. Alright. Kemudian cikgu akan ambil warna hitam, ya. Warna hitam. Cikgu akan shadingkan dia bahagian tepi dia saja, ya. Kamu boleh tengok macam mana cara cikgu buat. Bahagian tepi dia tu, ya. Supaya tulisan siap huruf tu nampak bayang dia. Siap huruf tu ada bayang dia. Baru dia nampak jelas sikit, ya. Baru dia nampak timbul sikit. Kalau tak dia nampak flat je. Jadi kita letakkan warna bayang, warna yang gelap hitam tu untuk jadikan sebagai bayang dia. Barulah tulisan font tu nampak naik lagi. Sebab dalam poster tulisan memainkan peranan yang sangat penting, ya. Orang tengok je poster kamu tu, dia nampak tulisan tu dulu. Baru yang kedua baru dia nampak gambar. Itu tujuan dia poster, ya. Jadi tulisan mesti kena jelas. Okay, tengok cara cikgu shading, ya, shadow dia. Dia bukan keliling, ya. Dia bahagian tepi je. Tengok betul-betul belah mana cikgu buat. Kemudian kamu cuba buat. Mesti boleh, tak ada masalah, ya. Senang dia sebenarnya. Kacang parpu, ya. Buat ni sambil sikat rambut je. Sambil sikat rambut, settle, ya. Buat slow-slow. Okey, kita teruskan. Tengok macam mana cikgu shadingkan huruf E tu sampai tersengit-sengit kertas tu, ya. Sebab nak dapatkan dia punya kedudukan bayang yang betul, lah. Tak mau sengit-sengit. Alright. Kemudian huruf A yang terakhir sekali.
Okey, kemudian cikgu akan ambil pembaris, cikgu akan potong ya. Kau perhatikan, nampak sikit je nak kena dengan huruf tu ya. Sikit lagi nak kena huruf tu, cikgu dah potong lah. Sebab cikgu nak potong petak-petak. Jangan rapat sangat dengan huruf tu ya. Jangan kamu potong betul-betul atas huruf tu, jangan. Biar dia lebih sikit. Nampak tu, dia lebih sikit atas huruf tu ya, dengan bawah huruf tu. Macam tu juga dengan kiri dan kanan dia. Kamu agak-agak je. Nampak huruf M tu ya. Keliling tu nampak putih dia, halus je. Tapi dia nampak tak nampak, tapi sebenarnya ada. Baru dia nampak menarik ya. Dia huruf tu berada dalam box dia. Okay, potong yang elok. Kalau tak boleh guna pisau, boleh guna gunting. Benda ni senang, mudah saja ya. Gunakan mata kamu dan kemahiran ya. Kemahiran menggunting, kemahiran memotong ya. Murid-murid boleh belajar ya benda-benda macam ni. Sebab sangat penting ya. Sangat baik untuk psikomotor kamu. Okey, teruskan memotong. Tengok macam mana cara cikgu potong, kemudian kamu buat ya. Cuba. Tiada yang mustahil ya. Tiada yang mustahil. InsyaAllah semua murid-murid boleh lakukan. Dia cepat atau lambat saja. Okay, sukat dulu tanda. Kemudian baru kita potong. Gitu. Dah habis dah. Yeay, tepuk tangan, tepuk kaki. Okay. Kemudian tulisan Malaysia Perihati. Cikgu akan pilih dua warna. Satu biru terang, satu lagi merah terang ya. Sama juga macam tadi, warna rapat-rapat. Tekan sikit pensel warna tu supaya warna menjadi terang. Warna rapat-rapat ya. Pastikan tak ada bahagian-bahagian yang putih dekat tulisan kamu tu ya. Maksudnya setiap bahagian dalam huruf tu semuanya berwarna. Warna dengan berhati-hati ya. Banyak kali dah cikgu pesan, warna dengan berhati-hati, warna dengan perlahan-lahan ya. Kalau laju-laju confirm tak jadi. Relax ya, kita relax. Buat di rumah ni relax je kan. Tak ada benda nak kejar. Yang penting kita buat dengan betul dan berhati-hati. Okay, huruf I dan huruf E. A for ayam. A for ayam. Okay, Malaysia dah habis. Kemudian cikgu ambil warna merah. Prihatin pula ya. Sama juga ya. Warna rapat-rapat, tekan sikit. Tengok dengan mata kamu ya. Adakah warna tu terang ataupun tidak. Kalau tidak, kau tengok lagi ya. Jangan sampai patah pensel tu dah lah. Itu je. Warna rapat-rapat, slow-slow. Confirm jadinya ya. Kalau pensil kamu tu tumpul, asah je balik. Pastikan dia tajam ya. Pensil kamu tu tajam. Huruf T. Huruf I. Dan yang terakhir huruf N. Ini kita tengok satu warna dulu. Dia maksudnya warna yang flat. Macam mana pun kita akan tambah bayang dia. Sama juga macam tulisan Merdeka tadi tu. Cuma bezanya tulisan ni kecil sikit. Kecil lagi senang. Kau tengok yang bahagian tepi dia tu ya. Supaya dia nampak bayang-bayang. Bayang tulisan tu lah. Bayang huruf tu. Buat macam biasa. Buat dengan berhati-hati. Buat slow-slow ya. Tengok macam mana cikgu hasilkan. Shadingkan dia elok-elok ya. Teliti, fokus.
buat dengan penuh kesabaran. Banyak faedahnya buat seni ni ya. Dia melatih kamu teliti, fokus ya. Bersabar, bertenang, kreatif. Nampak? Kelebihan belajar seni. Gitu. Betul lah kan? Okay, huruf I dan huruf E ya. A for ayam. Kemudian kita buat prihatin ya. Buat bayang-bayang dia. Pastikan bayang-bayang tu jelas, clear, line clear. Huruf R, I, H. Kemudian E, T-I-N. Kau tengok je, layan je. Okey, baik. Kemudian macam biasa, kita potongnya. Guna gunting boleh, guna pisau pun boleh. Yang penting kamu potong tu potong elok-elok. Jangan potong betul-betul dekat tulisan tu, jangan ya. Pastikan ada jarak sikit tu. Macam cikgu pesan tadi ya. Alright, tengok macam mana cikgu garis, ada jarak kecil lagi. Yang ni senang je, kita potong lurus je, tak perlu potong satu-satu. Sebab tulisan dia pun dah kecil ya. Jadi leceh ya, nak buat satu-satu. Kalau kamu rajin, boleh juga, tak ada masalah ya. Malas saja cikgu nak buat kan. Kalau kamu nak buat sendiri, tak ada masalah. Itu kreativiti masing-masing ya. Cikgu hanya tunjuk contoh sahaja. Alright, dah settle ya. Kemudian cikgu ambil kertas glitter foam ni ya, glitter. Sebab apa cikgu guna glitter ni? Sebab glitter ni macam yang kita tahu, dia macam mengelik-gelik kan. Mengelik-gelik. Jadi cikgu nak naikkan font cikgu tu, tulisan cikgu tu dalam poster. Jadi cikgu perlukan sesuatu yang mengelik-gelik. Orang senang nampak. Jadi glitter foam lah jalan dia, jawapan dia. Cikgu guna. Kalau kamu ada glitter foam, boleh pakai. Kalau tak ada, boleh cari dekat kedai DIY pun ada jual ya. Alang-alang buat kan, biar dia nampak naik sikit tulisan tu. Masa nak lekat tu ya, gam tu dia tak berapa lekat sangat dekat glitter tu. Tapi kalau kamu tengeh banyak sikit, InsyaAllah dia mesti lekat. Ya, pastikan kau letak elok-elok, berhati-hati ya, jarak. Nampak tu, dari segi jarak dia, lekatkan elok-elok. Jarak antara M dengan E, E dengan R, dan begitulah seterusnya. Kamu agak pastikan dia sama je jarak dah tu ya. Tengok betul-betul. Kalau salah tu kau boleh buka balik, tak ada masalah ya. Yang penting dia sekata. Tenyeh dengan gam. Tenyeh banyak sikit pun tak apa. Sebab takut dia tak lekat nanti. Pastikan sediakan tisu ya untuk lap jari kamu ya. Jari kamu, sebab bila masa kita tenyeh tu, gam-gam tu melekat dekat tangan. Takut dia terkena dekat huruf tu. Masa kita pegang-pegang huruf tu, takut terkena huruf, nanti habis warna dia ya. Rugilah. Pastikan lap tangan kamu tu guna tisu. Sediakan tisu sekali. Okey, dan huruf yang terakhir, huruf A. Macam biasa, Malaysia prihatin ya. Tengok macam mana cikgu dekatkan. Perkataan Malaysia dulu, tadi tersilap ya. Cikgu tak sempat nak cut, malah nak cut sebab dah malam. Jadi cikgu teruskan je ya. Kamu pun faham-faham je lah. Kalau tak faham, buat-buatlah faham ya. Okay, dah habis kita lekat. Ambil pemotong ya, ataupun gunting pun boleh. Potong. Senang kalau guna pisau ni, apa kita tak perlu nak garis ya. Kita letak je pembaris, zrap letak je pembaris, zaz. Settle ya. Betapa pantas ni guna pisau ya. Nampak cikgu potong dengan keadaan tangan yang tegak ya. Jangan sengit-sengit tangan ya. Takut terkena jari. Okey, adjust, touch-up balik. Mana sengit betulkan ya, sempat lagi nak buka, nak betulkan.
Okey, ujung sekali tu kita potong sebab panjang sangat lebihan itu, lebihan glitter form tu. Tengok betul-betul ya. Okey, kemudian tulisan Malaysia Prihatin pun kita akan potong di tengah-tengah dia tu guna gunting saja ya. Tengok macam mana gaya cikgu potong dengan penuh bergaya sekali ya. Kaki di atas kerusi. Alright, settle dah. Okey, nampak. Lepas tu cikgu akan ambil double side tip ya. Kita tak perlu nak sapu gam lah, kita letak double side tip. Lagipun kelebihan letak double side tip ni, bila kita lekat atas poster nanti dia nampak macam timbul sikit, naik sikit. Jadi sesuai lah untuk tulisannya. Kita nak fokus pada tulisan tu dulu bila orang tengok ya. Alright, lekatkan ke semua. Gunakan double side tape hitam ni ya. Double side tape hitam ni bukan apa, dia senang nak buka ya, yang warna coklat dia tu. Kalau guna double side tape yang warna merah tu susah ya. Okey, untuk tulisan Prihatin dengan Malaysia Prihatin ni, kalau ada lebih double side tape tu, ambil gunting, kau gunting je. Tak ada masalah. Guntingkan lebihan tu. Jangan tak gunting pula. Ya. Okey, potong elok-elok ya. Jangan sampai terpotong pula form tu. Sudah menangis ya, mengalir mata ya, kena buat balik. Buat dengan berhati-hati. Itu lebihan double side tape tadi tu cikgu potong balik. Potong kemas-kemas apa semua dah settle ya. Okey, ambil kamu punya poster. Buka double side tape tu. Buka elok-elok dan tampalkan. Tapi ingat sebelum tampal tengok dulu. Kiri dan kanan dia tu. Nampak? Ada terlebih merah sikit sebelah kiri, ada terlebih merah sikit sebelah kanan. Pastikan sama ya. Bila dah sama baru kamu tekan. Sebab double side tape ni bila kita dah lekat, dia tak boleh buka lah. Ya. Jadi benda ni sekali trial je. Kena buat berhati-hati. Kemudian Malaysia pastikan dia selari dengan huruf M Merdeka tu ya. M Malaysia tu dengan M Merdeka tu selari. Begitu juga dengan perkataan Prihatin. Nampak M dengan A tu ya. Pastikan dia selari. Okay, lekatkan elok-elok. Pastikan perkataan Malaysia dan Prihatin tu lurus je. Kamu agak-agak je, tak apa, tak ada masalah. Akhirnya siap dah sudah poster montaj kita pada hari ini ya. Simple saja. Kalau kamu ada objek-objek yang kamu nak tambah, tak ada masalah. Tapi pastikan yang sesuai ya. Janganlah kamu tampal gambar kuih lapis apa semua, kuih kari puff semua. Biar gambar yang bersesuaian. Tapi cikgu rasa image yang banyak ni pun dah cukup ya. Tak perlu crowded kan sangat ya. Yang ni kalau kamu nak potong satu-satu pun tak ada masalah. Itu terpulang kepada kreativiti kamu ya. Cikgu hanya tunjuk contoh dan kamu boleh buat, hasilkan serta tambah ya mengikut kreativiti kamu ya. Okey, jelas? Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.